Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar semua? Cikgu harap semua dalam keadaan baik, sihat dan bahagia dengan keluarga masing-masing di rumah. Baiklah, kita sambung lagi tajuk pembelajaran kita Bahasa Melayu tahun 4. Okey, sekarang kita akan lihat Idola Dilita. Okey, halaman 98. Okey, cuba kamu lihat gambar yang cikgu tunjukkan ni. Okey. Siapa kenal gambar yang cikgu tunjukkan ni? Okey, apa nama dia? Okey, beliau adalah Hafiz Syahrin. Sasyah. Okey. Okey, beliau merupakan pelumba negara, pelumba MotoGP negara. Okey, GP tu maksudnya Grand Prix Okey, jadi kita akan lihat dengan lebih lanjut dalam slide yang seterusnya. Cikgu harap semua dah sedia dengan alat tulis dan peranti masing-masing lah. Okey, kita akan lihat muka surat 98 98. Baiklah, kita mesti tahu dulu fokus pembelajaran hari ini. Okey, fokus kita untuk hari ini. Okey, sama juga dengan pelumba motor negara ni. Okey, sebelum dia masuk ke liftar, dia mesti tetapkan apa dia punya fokus, apa dia punya impian dia, apa dia punya target. Okey, target dia mestilah nak jadi yang terbaik. Kalau boleh nak jadi juara lah dalam pertandingan MotoGP ni. Okay, sama juga dengan kita, bila kita belajar, kita kena tahu apa fokus kita, apa sasaran kita nak belajar tu. Okay, kita lihat. Standard pembelajaran hari ini 3.2.2, yang mana menghasilkan jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu dan pencapah secara kritis dan kreatif. Okay. Kita nak sediakan jawapan ataupun kita nak tulis jawapan bagi soalan pemahaman. Okey, manakala objektif kita. Objektif kita ni, kita akan tulis jawapan dengan betul. Okey, kita akan ada 5 soalan, tapi paling kurang pun cikgu nak kamu dapat jawab 3 soalan tu dengan betul. Okey, ada soalan yang jawapan dalam petikan, ada soalan yang kita kena fikir sendiri. Rasionalnya apa. Okay, jadi nanti cikgu akan bagi pilihan awak untuk jawab sama ada dalam Google Docs ataupun dalam buku masing-masing. Okay, Google Docs ni macam yang latihan sebelum ni ataupun buku tulis masing-masing. Okay, cikgu harap kamu dah faham fokus kita hari ni. Seterusnya, sebelum kita belajar dengan lebih lanjut, kita nak kenal dulu ataupun kita nak saksikan satu persembahan MotoGP oleh Hafiz Syahrin ni. Okey, sama-sama kita tengok. Ada bendera merah dan juga bendera hijau di bahagian belakang. MotoGP akan bermula sekarang. Permainan baik ditampilkan oleh Valentino Rossi untuk meluruh pantas menuju ke tanya pertama, meninggalkan Johan Zarco yang agak tenggelam. Untuk Rossi terlebih dahulu melepasi tanda satu. Kita perhatikan Zarco cuba mempertahankan kedudukan sekurang-kurangnya tempat yang kedua. Harapan sampai kita melihat bagaimana kedudukan Hafiz Syahrin yang sekarang ini meningkat di tempat yang ke-12. Jadi Hafiz Syahrin menunjukkan peningkatan yang cukup baik pada perlumbaan, dan sambil itu kita melihat bagaimana kedudukan yang pertama dalam usaha Yamaha khususnya. Hafiz Syahrin, kita perhatikan kedudukan Hafiz Syahrin bermula di tempat ke-24 terus meluruh pantas sebelum di peringkat ke-23 meluruh pantas untuk berada di kedudukan yang ke-10 Valentino Rossi, dengan Rossi mencatatkan masa yang lebih baik berbanding dengan Marquez di pusingan yang sebelum ini. Jauh dari hampir 1 minit menjadi perpuluhan. Rossi jatuh. Sayang sekali Valentino Rossi menuju ke Hafiz Syahrin yang berada di tempat yang ke-10.
Beliau cuba untuk memastikan ada kutipan mata untuk Hafiz Syahrin di kedudukan yang ke-10 dalam Grand Prix Malaysia bermula dari petak yang ke-23, tetapi Okey, itu ini pelumba kebanggaan negara kita, okey. Nombor berapa yang dia pakai? Siapa tahu? Siapa nampak tadi? Okey, nombornya adalah 55. Okey, ini nombor keramat dia lah. Okey, 55 yang diletakkan pada motor dia. Okey, seterusnya. Baiklah, sebelum kita baca petikan, cikgu nak perkenalkan seorang lagi idola Dilita. Tak lain tak bukan bagi acara Kirin, Datuk Aziz Zulhasmi Awang. Okey, kita tengok kejayaan beliau mendapat tempat kedua di Olimpik Tokyo. Okey, ini idola kita lah di Tokyo baru-baru ini. Kita lihat aktiviti pertama kita iaitu membaca petikan idola Dilita. Zara telah menulis biografi tentang pelumba motor negara. Okey, ini petikan yang pertama, kedua dan ketiga. Okey. Nanti selepas kita baca, cikgu akan tanya kamu apa yang kamu faham. Cuba kamu buat kesimpulan berkenaan 3 petikan yang kita baca ni. Okey, kita akan baca sama-sama. Hafiz Syahrin bin Abdullah merupakan anak kelahiran Selangor. Beliau dilahirkan pada 5 Mei 1994. Beliau telah mengharumkan nama negara dalam bidang sukan pemotoran. Beliau mula berkecimpung dalam sukan pemotoran sejak tahun 2007. Beliau mendapat tempat ketiga dalam perlumbaan terbuka mewakili pasukan Petronas. Pada tahun 2009, beliau telah dinobatkan sebagai pemenang kategori pelumba muda dalam perlumbaan yang diadakan di Alustar, Kedah. Pada tahun 2012, Hafiz Syahrin berjaya menaiki podium di tempat ketiga dalam kategori pelumba jemputan kelas Moto2. Kemudian, beliau mendapat tempat kedua dalam perlumbaan kelas Moto2 di San Marino, Itali dan mendapat tempat ketiga di Motegi, Jepun. Hafiz Syahrin melangkah sejarah menjadi pelumba pertama negara dan Asia Tenggara yang berlumba di kelas utama MotoGP. Pembabitkan beliau dalam kelas utama MotoGP bermula pada tahun 2017. Sikap kesungguhan beliau harus dipuji. Okey, jadi inilah petikan yang ada dalam buku teks awak, muka surat 98. Cikgu dah potong supaya dibesarkan sikit. Okey. Dalam petikan yang kita baca tadi, okey, kita boleh simpulkan bahawa pelbagai kejayaan yang telah berjaya dicapailah oleh Hafiz Syahrin ni dalam bidang motor. Okey, ada tempat kedua, ada tempat ketiga. Okey. Jadi seterusnya, ada tak perkataan yang kamu tak faham maksudnya? Okey. Contohnya apa? Contohnya mengharumkan. Okey, mengharumkan. Okey. Lepas tu berkecimpung. Okey, berkecimpung lagi. Dinobatkan. Mungkin ada di antara kamu yang tak tahu lagi kan maksud perkataan-perkataan yang cikgu tandakan ini. Lepas tu melakar. Pembabitan. Okey. Jadi maksudnya, mengharumkan ni maksudnya dia sama dengan membanggakan, okey. Membanggakan nama negara lah. Okey. Lepas tu berkecimpung. Berkecimpung ni maksudnya mula sertai, mula join. Okey, mula terlibat. Okey, dinobatkan ni dianugerahkan. Okey. Okey, dianugerahkan kejayaan dia lah. Nobatkan ni. Okey. Jadi seterusnya melakar. Melakar ni maksudnya sama juga dengan mencipta lah. Okey. Hafiz Syahrin melakar sejarah, mencipta sejarah. Okey. Lepas tu pembabitan. Pembabitan ni maksudnya penlibatan dia lah. Okey.
Maksudnya hasil daripada penyertaan dia tu. Okey, jadi itulah antara perkataan-perkataan yang mungkin awak tak faham. Okey, seterusnya. Okey, ada beberapa soalan yang cikgu nak tanya secara lisan lah sebelum kita jawab secara bertulis nanti. Okey, beliau merupakan anak kelahiran negeri mana? Okey, siapa tahu? Okey, jadi cikgu tanya, cikgu jawab lah sebab dalam video kan. Okey, beliau merupakan anak kelahiran Selangor. Okey. Bilakah beliau mula menyertai sukan pemotoran ni? Okey, jawapannya 2007. Okey. Jadi itulah antara soalan yang cikgu tanya sepintas lalu. Kita akan lihat pada slide yang seterusnya. Baiklah. Aktiviti kedua, menjawab soalan pemahaman berdasarkan petikan. Ini petikan yang kita baca tadi. Ada 5 soalan pemahaman. Soalan yang pertama, siapakah pelumba dalam sukan permotoran negara? Okey, soalan pertama ni sangat senang lah. Okey, jawapan dia dah ada kat situ, dah ada tertulis kat situ. Okey. Okey, beliau adalah Hafiz Syahrin. Okey, jadi macam mana kita nak tulis jawapan tu? Okey. Okey, kita tengok cara tulis jawapan yang lengkap lah. Okey, sekejap pelumba dalam sukan permotoran negara ialah Hafiz Syahrin bin Abdullah. Okey, ini jawapan bagi soalan yang pertama. Okey, soalan yang kedua, di manakah negeri kelahiran beliau? Kat mana? Okey, soalan sangat senang lah. Tadi pun cikgu dah tanya. Okey, di Selangor. Okey, seterusnya. Lihat, cikgu tulis jawapan dalam bentuk jawapan pemahaman ni. Beliau telah dilahirkan di negeri Selangor. Kita tulis dengan lengkap lah. Kita jangan tulis Selangor sahaja. Okey, itu ringkas sangat. Okey, untuk soalan pemahaman sebaiknya jawab dengan lengkap. Ambil balik bahagian soalan yang ditulis tu. Okey, contoh macam ni lah. Beliau telah dilahirkan di negeri Selangor. Okey, soalan yang ketiga. Apakah kejayaan yang telah diperoleh beliau? Okey, jadi kalau kita lihat dekat sini pelbagai kejayaan. Okey, pelbagai kejayaan yang diperoleh oleh beliau. Okey. Antaranya, siapa tahu? Ini cadangan jawapan. Jika awak ada jawapan lain boleh diterima. Yang relevan lah. Pelbagai kejayaan yang telah diperoleh beliau. Seperti apa? Cuba tengok balik. Seperti mendapat tempat ketiga dalam perlumbaan mewakili Petronas. Okey. Itu kalau kita tak nak tulis panjang-panjang tu, kita ambil yang paling besar. Okey. Kejayaan terbesar beliau adalah
adalah menjadi pelumba pertama negara dan Asia Tenggara yang berlumba di kelas utama MotoGP. Okey. Okey, ini satu kejayaan yang membanggakan lah. Okey, jadi kita ambil yang kejayaan yang terbesar dia untuk dijadikan jawapan. Okey. Soalan yang keempat, mengapakah semangat beliau harus dicontohi? Okey. Soalan ni soalan jawapan yang kamu perlu berfikirlah. Okey, kenapa kita kena contohi semangat beliau? Okey, semangat beliau harus dicontohi kerana ataupun kita harus mencontohi semangat beliau kerana apa? Kerana sikap kesungguhan yang ditonjolkan dalam menyertai setiap perlombaan. Apabila kita sertai sesuatu pertandingan tu, kita mesti bersemangat lah, bersungguh-sungguh. Sama juga dalam kita menjawab peperiksaan, kita mesti jawab dengan bersungguh-sungguh supaya keputusan yang dapat tu dapat membanggakan kita. Okay. Yang terakhir, nombor 5. Sekiranya kamu berminat untuk berlumba, di manakah tempat yang sesuai? Mengapa? Okay, soalan ni pun kamu kena berfikir juga. Okay, ada 3 soalan ni. 3 Okay, kalau minat, kenapa? Kalau minat berlumba, dekat mana yang kita boleh gunakan? Okay, jadi jawapan dia, tempat yang sesuai untuk berlumba adalah di litar. Okay. Tempat ini sesuai kerana ada kenderaan lain. Oleh itu hal ini kita dapat mengelakkan daripada berlakunya kemalangan jalan raya. Okey, awak tahulah bila kita berlumba motor di litar ni mesti laju. Okey, kalau di jalan raya kita akan membahayakan orang lain. Jadi cikgu harap cikgu tak jumpalah anak-anak murid cikgu yang terlibat dengan aktiviti yang tidak sihat tu. Okay, seperti lumba haram dan sebagainya. Okey, jadi itu sahaja soalan pemahaman yang kita nak bincang hari ini. Okay, jadi tugasan hari ini kamu boleh tulis dalam Google Docs ataupun dalam buku tulis nombor 1 kamu. Okay, jika ada soalan boleh tanya dalam Google Classroom ataupun di YouTube. Okay, cikgu harap kamu semua faham tugasan hari ini. Terima kasih cikgu ucapkan atas kerjasama semua. Jangan lupa terus semangat untuk belajar. Okey, kita jumpa lagi dalam sesi yang seterusnya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum, salam sejahtera.